Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala nabiyina sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'd. InsyaAllah kita lanjut lagi, kita teruskan pentalaran dalam ibadah haji. Sudah kita maklum maknanya 13 pentalaran dibahagikan kepada 5 bahagian ya. Pentalaran ni kita bagi dalam 5 perkara. Kita buat dalam 5 kategori lah, 5 kumpulan supaya mudah tuan-tuan dan puan nak faham. Kita ambil sebahagian untuk faham. 5 perkara pokok larangan dalam ihram. Yang pertama yang berkaitan dengan pakaian. Pakaian, apa yang tak boleh, apa yang boleh, takat mana yang boleh, bagaimana nak boleh. Itu pertama pakaian. Kedua tentang kecantikan. Ya, yang ketiga berwangi-wangian. Ini modul tabung haji susun ni. Saya bawa tabung haji ni. Ya. Berwangi-wangian. Yang keempat hubungan jantina, dan kelima alam sekitar. Kita bagi 5. Dia pakaian, bahagian kecantikan, berwangi-wangian, hubungan jantina dan alam sekitar. Ya. Cuba kita ambil pertama dulu pakaian dulu lah ya. Baik. Jemaah laki-laki. Kita tujulah jemaah laki-laki tu. Jemaah laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang bersarung. Bukan jahit kita tak sebut jahit. Sebab jadi keliru. Jahit ni jadi keliru ya. Yang bersarung. Nak jadi sarung kena jahit lah. Tak jahit macam mana jadi sarung, betul tak? Jadi kita pergi terus. Mana-mana jenis pakaian yang bersarung. Kepiah tak boleh. Dia jenis sarung. Sarung tangan tak boleh, stokin tak boleh, seluar dia bersarung, baju sarung tak boleh. Jadi benda-benda yang bersarung ni orang lelaki tidak boleh pakai. Dia kena pakai semua hak jenis lepas ya. Kain lepas. Maknanya dengan tidak ada, kalau makna lepas ni maknanya tidak berjahit lah. Tidak berjahit yang menyebabkan jenis sabung. Ya, bukan berjahit cari tu ya. Ada juga orang beli kain ihram, dia beli kain ihram, dia tak mau cari tu, dia jahit keliling tu. Itu tak masuk. Jom, itu kerana dia tak jadi sarung. Cuma kita jahit tu supaya dia tak cari lah. Itu aja lebih aja. Itu tak masuk. Jadi kita bersarung ni hati lelaki. Orang perempuan tak lah. Orang perempuan lengkap lah. Jadi hanya lelaki tak boleh pakai bersarung. Kedua, tak boleh tutup kepala. Lelaki-lelaki tak boleh tutup. Menutup. Bahasa dia menutup. Istilah dia pakai dengan menutup. Nampak tak? Tudung lain, payung lain, berteduh lain, tak sama itu dah ya. Itu beza dia. Tak boleh tutup kepala. Apa-apa istilah yang kita bawa pada makna menutup, atau apa kaedah cara yang boleh merujuk kepada menutup, itu tak boleh. Pakai kepiah tak boleh ya. Ambil, kadang tu orang pergi sembahyang, pergi masjid, dia ambil sejadah, dia buah di kepala dia. Dia buah sejadah di kepala. Nampak berjalan tak sedar sebenarnya itu juga menutup kepala, tak boleh. Tidak lah. Itu kita beri contoh. Jadi nanti kita peralus balik lah. Kita cuba perincikan apa yang disebut tadi. Ini bagi orang lelaki lah. Jemaah wanita. Jemaah wanita tak boleh tutup muka. Pakai burda, pakai hijab tak boleh. Tak boleh pakai burda. Cukup mulut, SOS macam mana? SOP boleh tak? Boleh lah. Yang ni bab lain ya. Menutup mulut kita pakai mask, pakai pelitup muka tu, itu tak masuk dalam bab ni. Itu lebih kepada kesihatan. Itu bab lain tak masuk. Jadi boleh termasuk juga pekerja-pekerja perubatan yang mana mereka nak menghadapi pesakit, dia orang kena tutup mulut lah ya, pakai mask. Ini semua tak masuk. Dan jururawat dia doktor kena pakai sarung tangan ya. Itu maknanya itu dikecualikan lah. Itu dikecualikan. Baik. Kemudian tidak boleh memakai sarung tangan. Lagi orang perempuan tak boleh sarung tangan ya. Sarung tangan tak boleh. Itu antaranya lah ya. Pakaian secara umum kita faham tu. Baik. Kemudian lagi perinciannya, pakaian ya, bagi laki-laki boleh menjunjung barang. Tengok, itu bukan tutup kepala, junjung barang. Ambil kotak, beli korma, kotak junjung di kepala. Biasa orang-orang Yaman dia buat kerja tu. Orang Yaman memang suka bawa barang, junjung di kepala. Ini bukan berartinya menutup. Walaupun
dia mengambil kesempatan menutup juga daripada cahaya matahari, betul tak? Nah, kotak tu berada kepala, selamat lah. Walaupun dia ada niat, sebagai nak lindung kepala dia tutup, dia tak dikira juga, dia tak dikecualikan sebab dia menjunjung, beza dengan menutup. Benda junjung dengan benda menutup ni tak sama. Jadi boleh junjung kotak buah atas kepala, boleh berpayung, payung lain, payung bukan tutup kepala, berpayung, bahasa dia pun lain, istilah dia pun lain, boleh berteduh di bawah semuruk atau seperti direntangkan kain ke atas kepala sebagai teduhan, terentang kain atas kepala sambil berjalan, pegang jadah tu buka begitu berjalan, boleh buat lagu mana nama berteduh payung, boleh lah, boleh duduk bawah semuruk, bawah awning, di kedai-kedai kita berjalan, ada kedai-kedai kita berteduh di bawah awning kedai-kedai tu, ini semua tak masuk, boleh, dibolehkan, yang dia kata tadi ni menutup, apa-apa yang boleh bawa kepada menutup seperti pakai kain ataupun kepiah ke, songkok ke, topi ke, apa yang boleh digambarkan sebagai menutup. Faham baik. Dan mencukup mulut dengan sesuatu seperti sapu tangan, tuala kecil bagi mengelakkan daripada sedut habuk seumpamanya, dibolehkanlah. Laginya sekiranya dengan terlupa atau jahil lelaki memakai pakaian bersarung, maka apabila termaklum atau sedar, maka segera menanggalkan pakaian bersarung tersebut dan kenakan kembali pakaian ihramnya. Ini kalau emergency lah, emergency, kita pakai ihram, kita masuk bilik ayam, kita pun ambil dua-dua, kita sangkut di pintu, nampak tu tak ada apa no. Siap-siap tadi kali tengok tak ada dua lain, hilang tu, takkan nak keluar lagu tazan lah, kita boleh minta lah, minta tolong orang hotel ke apa ni, tolonglah bagi apa yang boleh. Dia tahu surat katuk maksud boleh pakai, surat panjang ke apa ke, boleh guna pakai buat sementara, daripada kita nak keluar bogel tu, kita kena tutup jugalah, wajib menutup aib tu. Jadi makanya itu dimaafkan lah, dibolehkan. Jadi saat ni kita pergi carilah kain ihram balik, itu di antaranya kita faham. Kasut, kasut kita nak pakai ni, kasut yang boleh nampak 5 jari. Kasut, apa cara kasut pun tak peduli lah, tapi kasut tu boleh jemui 5 jari nampak. Sana banyak sandal yang dia nampak 4 jari jari kecil tak nampak. Kita kena potong, beli sandal tu potong di hujung, di corner-corner tu potong sikit supaya dapat 5 jari, 5 jari kena nampak, tumit kena nampak. Itu di antara syarat memakai selipar sandal. Itu kena faham tadi, baik. Dan lagi dia kata tadi ni, itu kemudahan yang dia bagi, dironggarkan. Kemudian ini bagi fatwa lah, bagi orang boleh pakai mask. Muzakarah Jawatan Kasar Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Ahli Agama Islam Malaysia kalian ke-89, bersidang 14 Disember 2009, membincangkan hukum memakai mask penutup mulut dan hidung bagi jemaah haji dan ihram. Muzakarah berpandangan bahawa mencegah penularan wabak yang boleh membahayakan nyawa dan kesihatan semasa menunaikan ibadah haji atau umrah amat dituntut oleh Islam. Oleh itu, dalam keadaan di mana sesuatu penyakit itu telah menjadi wabak, Islam memberi pengecualian, kelonggaran. Para jemaah boleh menutup sebahagian muka, walaupun ia merupakan perkara yang dilarang semasa menunaikan ibadah haji atau umrah. Oleh demikian, Muzakarah memutuskan bahawa jemaah haji dan umrah, yang ini di mana mereka telah dibenarkan boleh pakai. Kita ringkaskanlah supaya tuan-tuan boleh faham baik. Kemudian masuk kita kepada seterusnya, laki-laki dan perempuan. Ini dua-dua kena. Larangan ini, iaitu antaranya kelima, memakai bau-bauan sama ada di badan, pakaian atau menghisap ke dalam hidung seperti tembakau yang wangi, tak boleh. Mana-mana wangi-wangian ni kita tak boleh sedutlah. Wangian yang lain daripada rempah, lain daripada bahan-bahan rempah herba, itu dikecualikan. Kita bau cengkeh tak apa, bau bunga cengkeh, bunga lawang, kayu manis, rempah-rempah lah, itu dikecualikan, boleh.
kita nak tabung minyak cengkeh apa boleh lah, tak ada masalah ya. Sebarang jenis wangian kita tak boleh hidup, tapi terhidup. Kita nak pergi sembahyang ni, tiada lah kedai-kedai minyak atar banyak kan, tapi kita lalu tu kita terhidup, bau itu apa. Kita nak beli minyak atar, masuk kedai minyak atar pun boleh, walaupun memang masuk kedai minyak atar bau atar kan. Kita bukan nak bau, kita nak beli minyak atar, beli minyak yang dalam botol yang seal, itu boleh. Botol seal tu kita boleh beli. Jangan dia melimpah keluar kena tangan kita, yang tu tak boleh. Dia bagi rasa sikit kan, dia calik cara tu tak boleh. Ya. Kalau sekarang kita nak beli minyak atar yang dalam botol yang sudah di seal, boleh kita beli, tak ada masalah. Boleh bawa bagi sembahyang, boleh bawa dalam ihram, tak ada masalah ya. Dan laginya orang hisap tembakau wangi ni, pipe ni ada kan, tembakau wangi ya. Ini tak boleh, tidak dibenarkan sama sekali. Laginya sabun wangi boleh, ubat gigi pun boleh. Kemudian krim-krim yang kita pakai untuk kulit perempuan, banyak moisturizer apa semua dia nak pakai tu untuk kulit, ya, itu dibenarkan lah. Tapi jangan ambil yang terlalu wangi sangat lah. Pilih yang agak kurang. Deodorant, nak sapu ketiak, ya. Boleh kita guna yang tidak wangi lah, ya. Itu dimaafkan ya. Macam Nivea tu masyhur lah. Kalau di Mekah memang Nivea di antara produk yang paling laris dan dibenarkan, boleh pakai. Lagi macam MW, bukan nak promote MW pula. Kita usah promote MW, bukan ya. MW punya boleh pakai, dia tak wangi ya. Boleh. Memang minyak deodorant ni dia kena wangi, tak wangi orang tak beli ya. Dia lah, dia buat tu untuk tujuan pasaran supaya orang boleh beli ya. Jadi kita pilih yang jangan wangi sangat, macam yang terlalu wangi sangat keluar bau, tu tak boleh lah ya. Sekadar kita guna untuk nak menghilangkan bau ketiak lah. Itu saja dibenarkan insya-Allah. Dan lagi pakaian yang kita pakai juga, kita nak mula-mula pakai pakaian, jangan ada pakaian yang ada minyak wangi lah. Dah kita pakai pakaian tu, kemudian terpalit minyak wangi. Kita dengan basuh dengan segera lah, kena pergi basuh dengan segera. Kemudian dia bau sikit-sikit apa, boleh pakai balik. Tak ada masalah, boleh pakai balik minyak kain ihram yang kita guna tadi. Termasuklah pakaian orang perempuan pun ya, dalam ihram. Kiranya terpalit minyak wangi itu, kita basuh dengan cepat. Sebab di Mekah ni kadang-kadang ada juga kita duduk tawaf, atau kita tengah duduk tawaf, dia mencalik minyak wangi. Ya, itu dah jadi budaya orang Arab. Dia suka terpalit minyak wangi kat kita Dia tak tanya kita nak ihram, sebab dalam mazhab lain boleh. Dalam mazhab Maliki boleh, ya. Mazhab Hanafi boleh. Yang tak boleh Hambali dengan Syafi'i, ya. Jadi orang Hambali, orang Maliki ni dia ingat macam dia sapu minyak wangi gitu. Dia sapu tu kita janganlah diam pula, kita dengan cepat, dengan segera kita kena pergi basuh dengan cepat mungkin lah ya. Sekadar bau sikit-sikit tak apalah, dia boleh pakai balik ihram. Ini di antara diberikan kemaafan, kelonggaran kepada kita lah ya. Baik. Dan apa lagi, minyak wangi itu kena jagalah. Jangan pakai langsung. Termasuk minyak angin yang dikategorikan sebagai minyak wangi. Ada jenis minyak hijau. Minyak hijau cap helang minyak Cina minyak hijau, minyak angin minyak hijau cap helang tu. Dia memang dia tulis belakang tu diguna juga sebagai bahan pewangi. Minyak tu tak dipakai. Sebab dia diguna sebagai bahan pewangi ya. Itu tak boleh pakai. Minyak hijau cap helang tak boleh pakai. Jangan. Yang lain boleh. Yang lain minyak daripada bahan-bahan herba, minyak cengkeh boleh pakai lah. Minyak kayu manis, minyak cengkeh boleh pakai insya-Allah, sebab dia tak dikategorikan sebagai sirap. Sirap yang wangi-wangi itu kita tak boleh minum lah. Tak boleh ya. Sirap tak boleh. Tisu paper boleh, tisu paper. Tisu paper dia wangi, dia tak lekat wangi kat kita. Tisu paper kita lap aja, kita tak wangi. Dia tu wangi. Dia tu tisu tu wangi. Itu dikecualikan. Sabun wangi, tisu wangi boleh pakai ya. Insya-Allah tak ada masalah.
Walaupun dia bau sikit minyak, kita pakai sabun wangi tu dia bau lah sikit, tapi tak bau lama kan, sekejap ya. Lepas kita mandi, dia kita lap, kita kesat, pada hilang dah bau tu. Itu dimaafkan, dibolehkan. Dimaafkan, dibolehkan. Ubat gigi, nak gosok gigi apa semua boleh lah. Ya. Dan memakai minyak di kepala. Janggut semua bulu muka. Tak boleh, minyak apa pun tak boleh pakai di kepala. Termasuklah minyak angin, minyak cat kapak. Kalau ada orang sakit kepala ni, ada setengah orang sakit kepala, dia kena minyak kapak. Kena minyak kapak baru lega. Makan Panadol tak mau lega. Orang ni nak buat macam mana? Nak kena sapu minyak juga. Tapi kena banyak dam. Diharuskan, oleh kerana dia sakit, dia boleh guna minyak sapu di kepala, tapi tentang dam dia kena banyak dam juga. Itu beza dia lah ya. Minyak kapak tu baru 3 rial. Ya. Kalau dam, dah berapa nak kena tu? Ya. Dam 80 rial lah. 80 rial lah dam. Itu berat tu. Ya. Jadi kita cubalah sedaya upaya boleh, jangan guna minyak lah ya. Sebab minyak ni budaya Arab. Orang Arab memang suka pakai minyak di kepala. Nabi kita SAW, Nabi kita rambut dia sentiasa berminyak ya. Nabi akan pakai minyak. Dia belah tengah rambut dia pakai minyak. Nabi SAW ya. Itu jadi budaya Arab ya. Sebab itu dalam haji pun dimasuk perkara yang dilarang. Tak boleh pakai minyak. Baik. Laginya laki-laki dan perempuan juga kecantikan ya. Yang ini kita tak boleh cukup lah, menanggal rambut atau bulu daripada mana-mana anggota badan. Mana-mana anggota badan jangan kita luruhkan dengan sengaja. Tak sengaja tak apa. Jangan sengaja lah. Kita pakai pergi tidur penuh atas bantai. Dia rambut apa? Orang ada rambut gugur rambut kan. Itu tak apa lah tu. Dia bukan dengan sendiri, bukan dengan ikhtiar. Kalau kita buka cukup kepala, kita buka cukup kepala, lekat rambut dalam skull cap kita. Cukup kepala tu kena. Buka, jangan tengok, tak sebelah. Saat ni pakai balik. Nampak tak? Buka. Last saat ni baru tengok. Nak basuh kan? Bukanlah kita kecoh Tuhan lah. Hukum kata lagu tu, hukum kata kalau nampak, fiqah ni kalau nampak baru hukum, tak nampak tak hukum, nampak tak? Ya, dia kira lagu tu. Jadi kita nampak rambut, 3 helai, kena. Pasal kita pergi tengok, kalau kita buka, tak tengok. Saat ni pakai balik, duduk saja buka balik. Sekali dua nak basuh kan, baru kita dapat tengok, 3 helai, kena. Ya, itu hukum dah ya. Itu makna kata rambut kalau sekarang kita garu-garu tu dia keluar bulu rumah kita terkeluar tu selalu cari apa lah. Kalau kita mandi janganlah raut kepala kuat sangat, rambut kita luruh yang cari dah layak lah rambut aku mana cari usah cari lah macam biasa ya. Dan elakkan daripada sikat rambut lah. Dalam ihram ni kita dielak jangan sikat rambut, memang makruh ya. Bila kita tengok, kita sikat rambut, kita tengok cermin, je tak? Tengok cermin, kita nampaklah wajah kita tak apa segak lah. Orang nak ihram lelaki-lelaki lebih lagi lah, tumbuh janggut apa semua dah mula panjang kan. Maka tu elakkan daripada tengok cermin ya dalam masa ihram, dan elakkan daripada sikat rambut. Ya, sebab bila kita sikat, dengan kerana kita sikat tadi ini dia terabut rambut tu, kita keluar rambut, kita kena bayar dam. Nampak tak? Itu kena jaga lah. Elakkan daripada sikat rambut, elak daripada kita gonyuh rambut kita kuat raut dengan kuat. Bila kita mandi itu lebih kurang dalam pentalarang beberapa hari, kita nak jaga, sabar lah. Takkan tak boleh kot lah. Sabar-sabar lah dalam beberapa hari yang kita pentalarang tu. Nanti lepas tu tak apalah. Baik, itu di antaranya lah. Baik. Kecantikan. Kemudian yang ke-8, mengerat atau potong kuku lah. Ya, kerat atau potong kuku tak boleh. Ya, sama sekali tak boleh. Ya, wangian, minyak wangi kita kata tadi, mana-mana anggota badan kecuali kepala serta minyak tersebut tidak mengandungi bahan wangian. Boleh menyapu minyak di mana-mana bahagian badan lain daripada kepala. Lain daripada kepala boleh sapu minyak lah. Sakit di badan ke di tangan nak sapu minyak angin apa boleh, asalkan minyak tu bukan minyak wangi.
Nah, boleh sapu minyak di kaki ke di badan. Lain daripada kepala boleh sapu minyak ya. Boleh ya, tapi jangan minyak itu minyak yang wangi. Yang dikategori dalam kumpulan minyak wangi ya. Kita sebut minyak wangi tadilah ya. Okey. Habis. Kemudian kecantikan lagi, rambut gugur dengan tidak sengaja ketika tidur dan zahir sudah sedar. Sekiranya terpaksa dicukur kerana tujuan rawatan, maka tidak berdosa tapi kena dam. Kadang tu rambut kita kena cukur sebab ada masalah kulit kepala, ada masalah sakit ke kulit ke, ada masalah buruk ke kulit ya. Doktor nak beri minyak, nak bersapa ubat, dia kata kena cukur sikit. Ni pakcik saya kena cukur sikit rambut pakcik ni. Pasal nak sapu ubat ni ya. Hukum dia harus, tapi kena bayar dam. Dam kena bayar kena bayar. Itu beza dia lah, tapi dia tak berdosa lah. Sebab dia ada keuzuran ya, uzur syar'i. Ya. Kuku pun begitu juga ya. Ya. Kuku yang dicabut bukan dikerat, tetip dipotong gigi tiap berdosa. Cabut kuku tak apa, lain tak boleh. Sebab kerja cabut kuku tu bukan kerja biasa kan. Cabut kuku bukan kerja biasa lah, sebab tu dia boleh. Kuku kita buruk kan, makan sekam kuku ni kan. Pergi ke doktor, dia kata kuku ni saya kena cabut, kena buang, kena potong kerat, cabut. Pasal kita nak rawat, ini diharuskan. Nampak tak? Ya, tak berdosa dan tidak kena dam. Kalau cabut lah, doktor potong, dia cabut keluar kuku tu. Itu tidak, sebab hukum cabut kuku tidak berdosa. Dalam ihram boleh, kerat tak boleh. Ketik kuku, kerat kuku, potong kuku, nampak tak? Gigit kuku, tak boleh lah, kikih kuku, tak boleh lah. Ini yang dilarang, tak boleh. Baik. Kalau ada soalan apa-apa muslimah boleh tanya, kita ada mikrofon ni. Ya, kalau ada muslimin sama juga, kalau ada soalan silakan ya. Boleh tanya, ambilkan kepastian ya. Dan pantang larang tu, yang ni 3 pantang larang ni, yang ni berat. Yang tu semua tadi yang ringan lah. Pantang larang ringan tadi ni, yang 3 tu pantang larang ringan. Yang tadi kita sebut tadi, yang ni pantang larang pertengahan, berat sikit. Ya, nombor 1, melakukan pendahuluan pertubuhan romen tak boleh. Tak boleh romen, tak boleh. Bersetubuh, berjima' tak boleh. Bersatu, berkahwin, terima wakil kahwin, mengkahwinkan tak boleh. Yang ni pertengahan, larangan pertengahan, agak berat sikit lah. Tak boleh ya. Jadi dapat tak larang. Selagi kita dalam ihram, 3 perkara tak boleh buat lah. Kalau kita buat perkara ni, maka kita kena bayar dam. Pertama, melakukan pendahuluan pertubuhan, dia kena bayar dam. Dam dia, dam ringan dia, dam tartib wa takhir dia panggil. Kedua, bersetubuh jima'. Bersetubuh ni sebelum tahlul awal, sebelum dia melontar jamrah di Mina, sebelum tahlul awal, kalau bersetubuh ya, maka batal hajinya, berdosa dan bayar kifarah. Terus kifarah ni maknanya kena sembelih unta seekor. Suami kena sembelih unta. Yang ketiga, berkahwin, menerima wakil kahwin, kahwinkan. Perkahwinan itu tidak sah. Tak sah tak sah. Itu kena jaga tu, sebab tu dulu lah masa kapal laut dulu ni, orang nak pergi Mekah, dia tak bagi kahwin bulan Merapit. Tak bagi kahwin bulan Merapit. Bulan Merapit ni mula daripada Zulkaidah, Zulhijjah. Ya. 2 bulan ni dipanggil bulan Merapit. Ya. Zulkaidah, Zulhijjah. Sebab 2 bulan tu orang ambil haji. Mungkin bapak dalam ihram, anak-anak lara nak akad nikah, bapak dalam ihram, jadi nikah tu tidak sah. Ketika bapak dia, wali dia. Ini untuk anak perempuan yang lelaki tak apa lah. Lelaki tak ada bantang apa bila apa nikah habis. Nampak ya? Yang perempuan tau. Anak perempuan nak nikah, dia kena ada wali. Ya, wali ya, wali. Jadi maknanya ketika dia nak akad nikah tu, wali tu dalam ihram. Tak boleh lah. Wali tu kena tahlul tu, keluar daripada ihram, baru anak dara tu boleh dia akad nikah. Baru si bapa tadi boleh wakil kepada wakil nikah, juru nikah di negeri dia lah.
Sebab nak ambil kebenaran daripada wali, ya, wali duduk di Mekah. Anak dara nak akad nikah di Kepala Batas. Nampak tak ya? Jadi juru nikah Kepala Batas ni kena dapat wakil daripada wali di Mekah tu. Wali di Mekah tu dia dalam ihram tak boleh lah. Tak boleh. Jadi dia nak jadi anak terona tak boleh. Dia nak jadi wali tak boleh. Nak jadi juru nikah tak boleh. Nampak dah? Yang boleh jadi saksi. Saksi nikah boleh. Orang dalam ihram boleh jadi saksi nikah. Satu ya. Rambut dia saksi lah. Nama dia saksi siap kami nak nikah. Aku dalam ihram boleh. Tapi kalau nak berkahwin, nak jadi anak terona, wakil akad tak boleh. Nak terima wakil, terima akad pun tak boleh. Nak jadi juru nikah pun tak boleh. Ya. Kecuali juru nikah sultan. Boleh. Kalau ada emergency boleh lah. Emergency kan. Mereka nak kena menikah juga. Pernah jadi. Dalam pengalaman saya, masa di Mekah tu pernah jadi. Mereka sepasang. Dara terona ni, mereka nak pergi belajar. Nak pergi belajar sekali satu tempat. Mereka takut lah. Boleh berlaku perkara yang tak elok. Mereka nak kena akad nikah dulu. Akad nikah siap-siap, pergi belajar. Tak apalah. Mereka duduk sekali pun tak apa. Kan? Jadi masa tu bapak dia ihram. Dia nak buat, nak tunggu bapak dia balik Mekah, tak dah, dia nak kena pergi lah. Dia pergi belajar di New Zealand masa tu. Ya, industri New Zealand, dua orang. Tak ada siapa nak kawal dia, bebas kan. Macam-macam boleh jadilah. Tentu dia kena sewa satu rumah, satu bilik. Kos dia mahal di sana, belajar dia tinggi. Nampak tak? Ya? Jadi dia terpaksa duduk satu bilik. Dia kena menikah lah ni. Dah nak berangkat, kapal dah siap, dah penerbangan apa semua. Bapak dah duduk ada di Mekah dalam ihram. Jadi terpaksalah dia minta izin, maka diberi izin. Dia kena pakai wali sultan. Nampak tak? Wali sultan lah. Ya. Jadi atas nama tu sultan lah yang akan bagi satu negara, sebab sultan ketua agama. Dia pula akan berkebenaran kepada si pasangan tadi untuk akad nikah. Nampak tak? Ini antara satu pengecualian lah yang dibolehkan. Kalau ada emergency macam tu boleh lah. Boleh lah. Kalau sampai macam tu, kita ni mana? Beritahu lah. Kita pergi buat kerja ni, anak kita ada dua anak menikah macam tu. Dia tak boleh tunggu dah. Ya, atas sebab-sebab sebab-sebab takut berlaku pelanggaran hukum dan sebagainya, maka wajib kita kena nikahkan mereka. Ini bab lain itu masuk dalam pengecualian. Okey, baik. Jadi tiga perkara ni dia panggil tahlul yang kedua. Ni. Jadi tahlul yang pertama tadi kita cerita tadi lah, tak boleh tutup muka, tak boleh pegang perempuan, tak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh menyapu minyak di kepala, tak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menggurungkan rambut bulu-bulu badan dengan sengaja, ya. Ini antara pakai pakaian bersarung bagi laki-laki. Ini pantang larang yang masuk dalam kumpulan pertemahan ringan, dia paling ringan. Ringannya. Jadi apabila kita pergi lontar pada tanggal 10 Zulhijjah, kita pergi lontar Jamratul Kubra dan kita bergunting rambut dengan sendirinya, pantang larang tu habis. Dah boleh dah tutup muka pakai burdah, dah boleh dah pakai minyak wangi, dah boleh dah pakai bersarung, lelaki pakai seluar baju, kepiah apa boleh dah. Ya. Itu pantang larang. Tapi tiga ni tak boleh. Tiga ni nak boleh, dia kena tawaf haji. Dia kena tawaf haji baru boleh buat tiga perkara ni. Pantang larang tadi habis dah. Dia pergi lontar Aqabah, Kubra dan juga bergunting, pantang larang ni habis. Dia pakai baju biasa lah. Tapi tiga perkara ni tak boleh buat. Nak bagi boleh buat tiga perkara ni, kena tawaf haji. Kita tawaf dulu. Ada jemaah mereka nak kahwin lah, mereka pun baru jumpa lah jodoh di Mekah. Ya, sama-sama dah berumur dah dua ya. Dara pun dah dekat 40, nak terona pun dekat 50, baru jumpa pasangan yang terpilih. Baru jumpa. Jadi mereka main jumpa saya lah. Seorang tu main paket saya. Tu saya tahu yang perempuan tu paket saya, yang laki-laki tu tak kenal, mereka main jumpa saya.
Habis-habis balik daripada Mina apa semua, mereka main jumpa saya. Assalamualaikum. Saya kata, siapa ni? Abang kan? Dia kata, nak jadi abang. Dia kata, belum jadi abang lagi lah. Nah. Pasal apa ni? Kami nak nikah Ustaz. Nah. Kami baru jumpa, dia kata, di Mina. Lepas baru bersuah jumpa di Mina. Nampak tak? Tak ada. Di Malaysia dia tak jumpa. Di Mina dia jumpa. Berkat kan? Dia nak nikah. Biasanya tu lah. Baik. Hampa ni dah tawah ke belum? Dah. Dah tawah haji ke belum? Belum. Kalau belum, pergi tawah dulu. Hilang dandan dulu. Nampak tak? Lepas bila tawah, dah habis tawah saat dia petang dia dia dua orang. Kami dah tawah dulu Ustaz. Alhamdulillah, 3 perkara ni dah boleh. 3 perkara dah boleh buat. Sekarang kamu boleh nikah. Pakai konselit Jeddah lah. Minta lulusan daripada ayah dia, wali daripada Malaysia. Lepas dia orang faham. Nikah lah. Buat kenduri di lobi, di maktab tabung haji. Meriah lah. Meriah sungguh lah. Sambut jemaah haji sambut tu. Tidak. Dekat 3,000 jemaah. Sambut kenduri kahwin ni. Seronok besok dapat anak pun nama Arafah. Nampak tak? Ataupun Muzdalifah. Tidak. Tu itulah contoh dia kan. Kita nak faham. Cuma nak abang tadi, 3 perkara ni masuk larangan yang pertengahan, agak berat. Dia nak boleh 3 ni, kita kena tawaf haji dulu ambil. Dan yang paling berat sekali, yang ni paling berat. Memotong, menebang, mengerat, merosakkan pohon, tanaman yang tumbuh di tanah haram tak boleh. Yang ni larangan ni abadi selama-lama. Kepada jemaah haji pun tak boleh, kepada yang bukan haji pun tak boleh. Itu dia. Nampak tak? Yang duduk di Mekah lah. Yang bukan haji, yang duduk di tanah haram tak boleh buat. Ini memotong pokok selama-lama sepanjang hayat dunia, selagi ada nama dunia belum kiamat. Dia ada 8 kawasan tanah haram di seluruh Saudi. Saudi saja ada. Ada 8 daerah tanah haram di seluruh Saudi. Mana-mana pokok tumbuh-tumbuhan yang dalam kawasan tanah haram yang 8 tadi ini tidak boleh dirosakkan. Tak boleh tebang, tak boleh potong, tak boleh patah daun apa-apa, tak boleh. Kecuali kalau kita nak manfaatkan, kalau kita boleh guna sebagai ubat atau kita boleh guna sebagai ulam nak makan tu, boleh ambil lah. Kalau kita tahu dia ni boleh buat ulam, boleh makan. Ataupun boleh guna buat ubat, boleh ambil. Lain daripada tu tak boleh. Sebab tu tanah haram di Mekah ni antara yang termahal di dunia. 1 meter persegi sama dengan 300,000 rial. Bukan 300 rial, bukan 300,000 tau. Bukan 3,000 rial ya. Bukan 3,000 nah, saya tak silap ni bercakap ni. 300,000 rial 1 meter persegi. Mahal lah. Tu pun tak boleh jual, dia boleh pajak saja. Jualan dia atas nama pajak. Jadi bukan jual beli. Dia pakai hukum pajak, pajak 30 tahun, pajak 50 tahun ya. Dalam masa pajak tu dia kena bayar kos pajak tu. 1 meter 300,000. Kalilah berapa banyak tanah tu. Inilah bahannya tanah haram. Boleh faham ya? Sebab antaranya tu lah pokok-pokok dia kita tak boleh. Kalau pokok-pokok dia kita nak pindah, kita kena pakai kena pakai trailer. Korek dengan akak-akak, buah dia trailer, bawa pindah pergi tanam tempat lain. Tak boleh bakar, tak boleh potong. Tu dia, nampak tak? Tu dia kata tanah haram dia mahal. Kalau dia boleh patah, boleh bakar. Kalau dia dah rosak, tak apalah, dia dah mati boleh lah. Pokok-pokok tu dah mati, kering, boleh bakar. Kalau dia hidup lagi, tak boleh. Kalau nak pindah, pasal kita nak buat projek, nak buat hotel, tanah tu kita nak kena pindah, pokok-pokok dia, maka kenalah korek dengan akak-akak, buah dia trailer, bawa tanam tempat lain. Tanah haram juga. Inilah peraturan di Saudi, satu kekhususan ya, yang dia panggil tanah haram. Faham ya? Baik. Dari memburu binatang darat yang bersifat biasa serta halal dimakan. Ini pun kena jaga juga. Binatang dalam kawasan tanah haram, orang Mekah, orang dalam kawasan tanah haram tak boleh memburu. Mana-mana orang dalam kawasan tanah haram tidak boleh memburu binatang-binatang yang boleh diburu.
Nah, keluar daripada tu boleh lah. Ya, orang tanah haram dia keluar pergi memburu di luar boleh lah. Jemaah haji, dia berat sikit. Jemaah haji bukan hanya di dalam jemaah haji dalam ihram. Jemaah haji yang ada dalam kawasan tanah haram tak boleh memburu dan tidak boleh memburu di luar kawasan tanah haram sebab dia dalam ihram. Itu ada lebih sikit. Ya. Jadi kalau kita belah burung-burung apa kena lepas. Burung yang boleh makan lah. Burung hantu tak apa lah. Tu lah. Burung gagak tak apa lah. Burung kakak tua tak apa lah. Kita tak boleh makan. Dia kata burung yang kita boleh makan, kita tak boleh belah. Tak boleh ada milik dalam orang yang buat ihram. Kalau ada burung merpati yang kita belah, kita kena tukar milik lah. Ada jemaah yang tak boleh nak pergi Mekah sebab dia belah burung merpati German pigeon, ya, dekat 300 ekor. Tak boleh pergi Mekah. Nak buat macam mana? Nak jual orang nak beli semua. Tekok dua boleh nak beli. Tu, dia minta pandangan saya macam mana nak buat. Saya kata kalau boleh lah. Jangan nak jual payah, hang pindah milik. Pindah milik kepada anak. Nampak tak? Jangan pindah milik kepada orang lain. Pilih anak kita sendiri, anak darah daging kita sendiri. Anak susu tak boleh. Anak susu tak boleh. Anak darah daging. Anak daripada darah keturunan. Jadi dia pindah ke anak dia lah. Ya, Mahmud ni ayah hibah burung-burung 300 ekor ni kepada kamu sebagai milik kamu. Dia pun saya terima ayah tadi. Jadi milik dia. Boleh pergi. Nampak lagi. Kau balik besok pergi minta balik. Lepas tu boleh bagi anak. Bagi orang tak boleh. Bagi orang buruk siku kan. Bagi anak boleh. Hukum kata boleh. Ayah bagi barang ke anak, dia boleh tuntut balik. Boleh minta balik. Balik-balik minta ni, burung tu ambil balik kat aku. Tak boleh ayah, buruk siku. Dah, kita tak ada buruk siku Aku dah tanya hukum dah. Bapa bagi barang ke anak, boleh minta balik. Tidak. Sama jugalah. Tapi bagi orang tak boleh lah. Kita dah bagi ya. Kita dah hibah, tak boleh. Jadi maka tu, dia minta balik. Tapi dan dia jual 10 ekor. Budak tu jual 10 ekor. Tak apalah 10 ekor tak jejah 300 ekor ada 200 ekor lebih lagi ni atas dia belah. Seorang lagi belah rusa. Banyak dia ekor dekat 90 ekor rusa lebih. Sama juga tak boleh diubah ya. Jadi yang tu kena beli, nak lepas tak boleh lah. Adalah satu pengusaha rusa di Shah Alam. Dia belilah semua tu, dia boleh pergi Mekah. Tu benda-benda kita faham. Sebab binatang-binatang ni boleh buru. Jenis yang boleh buru lah. Yang tak boleh buru tak apalah lah. Jadi maka tu kita ambil faham. Jenis buru ni kita ambil syaratnya dia ada 3. Ya. Haram menebang pokok kita baca lah. Ya. Baik. Kemudian tentang larangan ya. Larangan ni dalam binatang tak boleh buru ni dia ada 3 syarat. Bila dah ada 3 syarat dia kata tak boleh buru binatang. Jenis binatang di mana-mana tak boleh. Kita ambil mudah tuan-tuan dan puan boleh faham, kita pakai kaedah ni senang. Kalau kita nak cari sebut binatang ni kita pun tak nak habaq banyak mana kan kita tak tahu. Lah kita tengok dia punya sifatnya. Binatang ni bila ada 3 sifat ni dia tidak boleh diburu. Orang dalam ihram dilarang memburu apabila binatang-binatang ni ada 3 syarat ni lah. Yang pertama, binatang tu binatang darat. Jadi laut boleh. Kita nak belah ikan akuarium pun tak apa, masalah. Nampak tak ya? Kalau binatang laut pun dia ada rupa lalu binatang darat, kita tak boleh makan, haram. Nampak? Ada beza dia, nampak? Binatang laut yang punya rupa sama dengan binatang darat, kita tak boleh makan, hukum dia haram. Dia tu kita tak boleh ya. Sebab dia jenis berduduk dalam air. Bewak dia ada air juga. Boya ada air juga, nampak? Tak boleh. Itu tak boleh ya. Memerang. Sil memerang tak boleh. Ya, singa laut tak boleh. Tak boleh lah. Yang tu semua tak ada masalah. Yang mana binatang laut ni semua jenis ikan yang tidak racun boleh makan. Kita boleh belah, tak ada masalah.
Pertama binatang darat dia kata. Binatang darat apa juga? Binatang yang hanya hidup di darat. Ya, okey. Kedua, binatang tu mesti kena dalam kategori liak. Binatang liak. Bukan al-an'am. An'am ni binatang ternak. Binatang ternak tak boleh. Binatang ternak burung ni pelik dia nak burung apa? Burung lembu. Pelik-pelik dia lah. Sebab dia an'am, binatang ternak yang boleh kita belah. Dia dikecualikan lah. Binatang tu mesti kita lihat. Binatang tu lihat. Ya. Yang ketiga, halal dimakan. Tiga-tiga sifat ni bila ada pada satu binatang, binatang tu kita tak boleh buru. Contohnya kijang. Pelanduk, rusa, semua jenis spesies pelanduk, semua jenis spesies rusa, banyak semua jenis spesies apa nama kijang ni kita tak boleh buru lah. Ya. Satu, kijang, contoh binatang darat. Kedua, kijang, binatang liar. Ketiga, kijang, boleh makan. Ada tiga-tiga syarat ni, tak boleh buru lah. Tak boleh buru kijang. Ya, pelanduk serupa, ada tiga syarat ni. Dia binatang darat. Kedua, dia binatang liar. Ketiga, halal dimakan. Maka tak boleh buru. Baik, kucing macam mana? Kucing tak apa boleh bunuh. Pasal kucing tak masuk ni. Pertama, kucing binatang darat. Kedua, binatang liar. Kucing bukan binatang jinak lah. Binatang liar sebab dia ada taring. Binatang yang ada taring ni bukan binatang liar jinak. Binatang jinak tak ada taring. Cuma Nabi kata kucing tu binatang rumah. Kucing tu binatang rumah. Sebab dia boleh duduk dengan manusia, dia boleh duduk dalam rumah kita. Nampak? Sebab tu dia berkeliaran dalam rumah kita, bulu-bulu dia apa semua tak apa. Ya, kita boleh sembahyang. Ada atas baju kita, ada kapet kita, ada sejadah kita, ada sikit-sikit bulu kucing ni boleh sembahyang. Sebab dia binatang rumah. Lagi satu, mulut dia bersih. Kucing ni dia punya mulut antara binatang yang paling bersih, kucing lah mulut dia. Ya, kucing dia, ayak liok dia tu jadi ubat. Ayak liok dia boleh bunuh kuman. Nampak? Bukan ada kuman. Ayak liok dia boleh bunuh kuman. Sebarang kuman pergi di mulut dia, ayak liok dia lah akan jadi ubat lawan. Nampak tak ya? Saja lah. Segala virus apa semua, kucing dia tak payah nak kena. Kalau kau melalui makanan lah. Sebab mulut. Maka tu Nabi kata kucing binatang rumah. Tapi kucing, oleh kerana tidak boleh dimakan, maka tak masuk binatang buru lah. Jadi tak apa lah. Kita nak halau kucing, kita nak tampak mongkok dia kah? Tak ada masalah lah. Itu dia. Itu dia antara yang kata tadi ni. Macam burung tak boleh lah. Burung apa nama, bau, burung merpati, ya. Burung puyuh. Dia masuk dalam tiga ni. Dia binatang darat, dia binatang liar. Ketiga boleh makan, tak boleh belah burung ni. Kita kena kecualikan lah. Sebab dia masuk dalam kumpulan binatang yang boleh diburu. Jadi kita kena lepas burung ni. Yang kata lepas dia, makan tak boleh. Kita pergi di kedai, ada burung merpati. Nampak tak? Kita dalam ihram, tak boleh makan. Tak boleh sebab dia burung yang boleh diburu. Nampak tak? Orang buru pasal apa? Buru pasal nak makan, betul tak? Takkan buru seronok nak bunuh kan? Mesti buru pasal nak makan. Sebab tu dia kata, makan pun tak boleh. Nampak tak? Sampai ke halusi, ulama kata, kita nak pinjam alat dia pun tak boleh. Aku nak pinjam kereta hang, nak bawa sekawan kijang. Hang tu dalam ibadah haji, dalam ihram, tak boleh. Nampak tak? Dia punya pick up. Orang ihram tu ada pick up. Kita nak pinjam pick up Ustaz. Dia duduk di Mekah. Telefon dia ni. Pick up hang tak pakai di rumah, aku nak pinjam Ustaz. Nak bawa apa? Nak bawa sekawan kijang. Tak boleh. Nampak tak? Bawa rimau tak apa lah. Rimau tak apa. Rimau tak masuk. Sebab kijang boleh buru. Maka tu pinjam pick up dia pun tak boleh. Ni yang ada senapang angin, rifle, rifle ada di rumah. Aku nak pinjam Ustaz, pergi tembak. Nampak? Pergi tembak burung ayam boleh lah. Pergi tembak pelanduk. Orang yang punya senapang tu ada di Mekah. Nampak tak? Dalam ihram. Tak boleh. Pinjam senapang dia pun tak boleh. Boleh faham lah? Okey. Sampai tahap tu lah. Ulama punya halusi kalau kita ambil kira lah. Kira memburu ni sampai tahap tu.
Aku nak pinjam sangkak tak? Sangkak burung hang kosong. Nampak? Hang duduk dalam lukah ni kan? Aku nak pinjam sangkak burung tak? Nak burung merpati tak 2 ekor. Nampak tak? Tak boleh. Pasal sangkak tu kita punya. Nampak tak? Sangkak kita punya, pickup kita punya, kereta kita punya, rifle kita punya. Kita yang punya tu dalam ihram. Jaga baik ya. Dia ambil tahap tu lah tuan-tuan. Tu dia kena halusi baik-baik supaya kita faham. Jadi dia punya prinsip dia pada 3 perkara ni. Pertama, binatang tu darat. Kedua, binatang tu liar. Ketiga, halal dimakan. Lagi yang antara kita kadang kita tak nampak. Angsa tak boleh angsa. Angsa masuk binatang darat, dia binatang liar tu. Angsa bukan binatang jinak. Sebab dia gigit orang. Angsa masuk binatang liar, halal dimakan, maka angsa pun tak boleh belah. Dalam ibadat orang dalam ihram, tak boleh belah angsa, tak boleh. Itik tak apa, nampak? Ayam biru tak apa, angsa tak boleh, nampak? Boleh lah. Beruk apa boleh belah lah, tak ada apa. Dia tak masuk, boleh lah. Syarat dia tu lah, tuan-tuan nak faham senang ya. Pegang dia punya prinsip, dia ada 3 ni tak? Orang dalam haji kadang ni nak spray nyamuk, tak mau. Jangan dalam ihram nyamuk, jangan biar pergi nyamuk ketik, biar pergi. Sabar terima, tengok nyamuk dia ketik. Jangan tampak, tak boleh. Nampak Lepas tu dia tak faham ni, kalau faham ni boleh nyamuk lalat masuk dalam kumpulan binatang darat. Okey. Kedua, binatang liar boleh. Halal dimakan ke? Tak boleh. Tak boleh makan. Maka tu spray je lah, tak apa. Spray bila nyamuk, tak ada masalah lah. Orang punya dulu punya mengaji ketat sangat lah. Tapi nak tampak nyamuk tak boleh. Jangan dalam ihram. Pasal dia tak tahu hukum ni. Kalau kita tahu bab ni, hukum ni, tak ada masalah lah ya. Jadi pegang pada prinsip 3 perkara. Yang ni saya buat rumusan ni daripada kajian kita himpun kita buat kajian ni, kita jumpa lah 3 ni, sebab ni je lah ya. Arnab tak boleh lah. Arnab masuk kumpulan binatang darat, binatang liar ya, dan halal dimakan. Maka tu arnab pun tak boleh kita buru, tak boleh kita belah. Rumpun arnab ni argus pun masuk dalam kumpulan rumpun arnab. Argus ni dia yang bagian darat lah. Dia banyak duduk di kawasan tropika ya. Kita tak boleh belah, tak boleh memburu lah. Arnab Ini 3 perkara yang kita nak biar faham. Jadi itu di antara perkara-perkara yang dilarang dalam ihram lah. Jadi semua perkara-perkara ni bila kita langgar, dia akan jatuh dalam 4 kategori lah. Ya. Pertama, kena bayar dam. Kedua, kena bayar dam dan berdosa. Kedua, kena bayar dam, tidak berdosa. Ketiga, berdosa, tidak kena dam. Yang keempat, tidak berdosa, tidak kena dam. Dia ada 4 kategori. Ya, pantang larang ni dia ada 4 kategori. Pertama, dam pun kena, dosa. Contoh katanya dia tak boleh pakai benda bersarung. Dia nak pakai juga dengan tidak ada sebab. Saya tak pakai ihram, saya nak pakai seluar, nak pakai dengri, nak pakai t-shirt. Nak buat kerja haji boleh tak? Boleh. Pakai seluar, pakai t-shirt, buat kerja haji. Boleh tak? Boleh. Tapi kena bayar dam. Sebab dia telah langgar satu pantang larang. Apa dia? Memakai pakaian bersarung. Itu dia. Nampak tak? Dia buka, dia pakai seekor kambing. Dia buka, dia pakai balik 2 ekor kambing. Dia buka, dia pakai balik 3 ekor kambing. Nampak tak? Sekarang nak ambil ihram dia 100 ekor kambing. Tak cerdik kan? Ada juga orang nak buat ihram. Tapi orang ni dia tak haji. Dia pergi ke Abu Haji, dia pergi kapal haji, dia naik kapal haji, nampak musim haji, daftar haji, tapi dia tak haji. Dia nak pergi ambil nama haji saja. Bila pergi Mekah, ada pasal lah. Ni ada pernah jadi ni. Saya ambil teguk ni, saya akan berterbang. Miqat kita di Kanu Manazil, dia masuk Mekah. Dia tak pakai ihram. Saya pergi teguk dia, saya kata ni kita nak sampai Miqat lah, tak pakai ihram lagi ni. Sabar tu, saya tahu dia kata. Dia pakai boots jacket, masa tu pakai boots jacket. Zalma dulu lah. Dan ni mana ada boots jacket lah. Boots jacket, dia pakai satu suit dengan isteri dia. Dia duduk kapal terbang. Dia kata tak apa, saya tahu dia kata. Nak sampai Jeddah lah. Saya pergi jumpa dia sekali. Saya kata tak salin lagi pakaian ni.
Sabar, saya tahu. Sampai turun Jeddah, dia tak salin apa-apa pun. Sampailah masuk. Masa tu tak ada peraturan, tak kuat saya nak tahu haji. Lama lah tahun ni, 90-an tu. Ya. Dia pun masuk hotel pakai baju biasa. Hari Arafah dia hilang. Hari nak pakai Arafah dia tak ada. Hilang. Mana lebih dua tak lah. Dia kita balik daripada Mina, baru dia main balik. Timbul di hotel. Nampak tak? Dia orang ni dia tak buat haji. Pada dasarnya tak buat haji. Kita pun beritahu lah pada pihak pengurusan, beritahu. Dia tak boleh buat apa. Dia kata dia tak mau, kita nak buat apa Ustaz. Nampak? Kita dah suruh, kita dah pandu dia tak mau, kita tak boleh buat apa lah. Rupanya ada juga dia pergi Mekah cuma nak ambil title nama haji. Kalau balik macam orang tak ada haji, habis. Ada sebab lah masa tu. Ya. Masa tu title haji ni lebih penting daripada title datuk. Masa dapat datuk susah masa tu. Ya. Boleh kira lah masa tu. Jadi masa tu masih ada lagi JP, Justice of Peace ada lagi. Ya. Ya. Masa tu ada AMN, ada JP dan ada haji. Ada tiga ni bagus. Orang pandang lah tu. Datuk kurang sangat masa tu tak ada. Sekarang ni minta maaf lah. Sekarang dah tak ada lagi lah. Dia nak datuk lah. Sekarang ni kan. Baru ada pandang sikit tu. Dia ada pandang tu lebih sikit lah. Saja kata tapi dah itu dunia punya cerita lah tu kan. Dulu nak dapat haji, dapat title haji senang lah. Boleh dapat business senang. Itulah. Sampai ada filem kan. Buat drama dalam filem. Drama filem TV ada buat. Cerita tu ya. Nak mati tunjuk habis mayat ni hitam semua. Pasal pergi Mekah, dia tak buat kerja haji, hanya semata-mata nak ambil title haji. Nampaklah ada drama tunjuk dalam TV. Tapi tahap tu, mana cerita tu betul Kerana perkara tu pernah jadi, maka tu dia orang buat drama tu. Ya? Nak bagi sedang sikit kepada masyarakat kita. Baik. Sekarang, dia kata pertama, orang yang melanggar pantang larang dengan sengaja. Dia kena bayar dam dan berdosa. Kedua, orang yang tidak berdosa tapi kena bayar dam. Tadilah oleh kerana rambut dia sendiri, kepala dia ada urusan penyakit, nak kena cukur kepala, baru boleh berubat, maka diharuskan bercukur ketika itu tidak berdosa. Tapi kena bayar dam. Itu nombor dua. Nombor tiga, nampak tak? Dia berdosa dan tak kena dam. Dia berdosa tapi tak kena dam. Dia akad nikah, anak akad nikah dalam ihram. Dia dalam ihram, anak dia akad nikah, anak perempuan dia. Maka nikah itu tidak sah. Dan tidak kena dam, tapi dia yang dalam ihram tu berdosa. Yang nombor empat, tak berdosa, tak kena dam. Macam tadilah. Keluar-keluar pada masjid. Ni pun dah kena habaq juga. Keluar-keluar pada masjid, selipar dia hilang. Dia dalam ihram, pakai ihram. Keluar-keluar masjid, tak ada selipar. Ini contoh perempuan kena ingat lah. Memang setiap tahun berlaku lah. Ya. Keluar pada masjid, selipar hilang. Tengok di luar, lambak penuh selipar kat atas lantai putih. Nampak? Tapi pakailah selipar mana apa boleh. Tak boleh pakai, hukum dia haram tu. Jangan baik. Selipar tu bukan kita punya. Selipar tu orang punya. Orang awal, ramai punya. Ya? Pihak masjid ni tuan-tuan, kalau Masjidil Haram lah, Masjidil Haram, depan nanti mai satu ketika bila kita duduk kasut penuh hati rek tu penuh dah kasut. Penuh dah kasut. Ni yang duk jaga, duk cuci bersih ni dalam masjid ni kan. Servis support servis yang duk ada dalam masjid tu. Depan nanti tunggang kasut tu dia bawa keluar, rek tu berbasuh. Kasut tu pula ada satu lagi yang kat depan ni tolong tolak pula. Bawa keluar, pergi buang di luar. Nampak tak? Kasut kita kena buang di luar. Sebab bukan kasut kita hilang. Dia nak basuh rak tu, dia kena tunggang lah rak tu. Dia tunggang kasut-kasut tu semua, dia tolak di luar. Buh rak tu balik, mai kasut baru. Kuat tak? Nampak tak? Jadi kasut kita bukan hilang. No. Orang dalam masjid ni, pekerja masjid tu sendiri. Dia kena buang, bersih. Sama juga orang-orang dia tunggang balik apa semua. Ada orang kata buah kasut kanan, buah belah ni, kasut kiri, belah ni. Tak hilang. Tak, hilang juga. Habis kita kata orang curi. Tak ada orang curi Di Mekah tak ada orang curi kasut-kasut kita. Bukan lagu sini.
Masalah dia pekerja-pekerja ya support service tu yang tak fikir perkara ni tolak. Jadi kasut di luar tu semua kasut orang, maka tu kita jangan pakai. Kalau kita keluar kasut kita hilang macam tadilah. Biar cari kasut kita, kalau kita kena pakai kasut kita. Kalau tak ada jangan pakai kaki ayam. Biar kaki ayam keluar pergi beli kasut baru. Ingatlah kalau nak mabrur lah. Jangan ikut orang, tak apa boleh pakai kasut mana, kasut dia buang punya. Siapa buang kasut tu? Kalau yang punya kasut sendiri buang tu bab lain lah. Ini tak kena mengenal dengan buang. Maka tu tuan-tuan jangan pakai kasut tu. Nak pakai kasut, ni kena kat saya sendiri. Kena kat saya sendiri. Keluar-keluar ihram, kasut tak ada. Jalan kaki ayam. Mai satu tuan Arab pakai jubah cantik dengan kain merah apa. Dia bawa sepasang kasut boot. Dia sendiri pakai kasut jalan, dia pakai kasut, dia bawa sepasang kasut boot, dia bagi kat saya kasut boot, suruh saya pakai. Saya pun tak fikir, saya tak fikir logik kan, masuk akal. Tak tahu lah. Dia panggil saya, dia cakap Arab dengan saya lah. Dia kata, tak apa hang pakai kasut ni, hang pergi beli kasut baru, dia kata kat saya. Macam mana dia tahu saya tak ada kasut? Dia bagi kasut boot, saya pakai. Saat ni dia kata hang mebuh balik tang ni kasut ni. Habis hang dah beli, hang mebuh balik kasut ni tang ni. Aku ni ambil. Tahulah tempat tu. Saya pun pakai kasut boot lah. Pakai ihram, pakai kasut boot, nampak pelik kan lah. Pergi beli kasut lah, pergi beli selipar baru. Saya bawa balik kasut boot, pergi hantar tempat tu balik, pergi tinggal. Nampak lah. Kemudian saya fikir balik, boleh jadi macam tu ke? Ni cerita apa ni? Allah punya kerja lah. Satu perkara yang luar biasa dia dah. Macam mana dia tahu saya tak ada kasut, dia pula usaha dah pakai kasut, bawa pula satu sepasang kasut di tangan pula. Nampak tak? Tak ada pernah jadi lagu tu. Nampak tak? Dia suruh saya pakai, pergi beli. Jadi saya pakai tu memang kasut yang bersarung lah. Tapi dah emergency, kita tak boleh apa-apa, nak elak daripada panas tengah hari pula, lepas dohor pula tu. Panas-panas, dia terpaksa lah kita kena pakai juga. Pergi beli selipar, kemudian kita buka kasut tu, main hantar balik tang tu lah. Main hantar balik tang tu, duk cari, tengok orang tak ada. Aku tinggal tang ni tak apa, dia suruh tinggal. Nampak ya, tu nak. Kemudian saja saya pergi, saya pun jalan dia. Kemudian saya beli ayam, saya patah balik, kasut tu tak ada lah. Kasut saya tinggal tu tak ada lah. Tak tahu lah orang ambil ke tidak lah. Tapi kasut boot lah, kasut boot biasa. Kasut palm shoe biasa lah. Ini antara yang kata tadi ni tidak berdosa, tidak kena dam. Atau empat kategori tuan-tuan. Kalau kita langgar mata larang yang 13 ni, mengakibatkan pertama, berdosa dan kena dam. Kedua, tidak berdosa, kena dam. Ketiga, tidak kena dam tapi berdosa. Dan yang keempat, tidak berdosa dan tidak kena dam. Dia ada 4 kategori lah. Ikut keadaan yang saya cerita tadi lah, boleh faham Jadi kalau kita boleh faham benda ni, tentang dam ni tuan-tuan dan puan-puan, tak perlulah kita ambil perhatian, ambil tahu lah. Kita nak buat kerja haji, kita bila yang kita nak kena tahu sekarang, apa yang tak boleh, apa yang boleh. Nampak tak? Bila tak boleh tu, kita tahulah dia antara 4 kategori tadi ni. Kita pergi tanya kat guru agama yang bertugas, bagi kerja kat dia sikit lah. Pergi maktab-maktab kita, pergi jumpa guru agama, tanya tadi Ustazah, saya ada langgar lagu ni, macam mana saya ni? Dia akan nasihat kita, nak keluar dam apa, kena dam ke tak kena dam, guru agama ni lah yang bertanggungjawab. Daripada nanti boleh tabung haji, dia akan nasihat. Jadi tuan-tuan dan puan tak perlu nak ambil berat sangat tahu pasal dam, tapi nak belajar pasal dam boleh. Kita akan bawa juga bab dam ni sikit, supaya tuan-tuan tahulah berapa jenis dam ada dalam ibadat haji supaya kita faham. Dekat tu lah insya-Allah kita akan jumpa pada minggu depan. Bab lain pula. Huraian tamatuk pada minggu depan kita akan minggu depan. Betul ya? Minggu depan betul ya? Minggu depan Ya. Kita akan masuk penjelasan pelaksanaan cara nak buat haji tamatuk minggu depan insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.